Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami akan membentangkan video untuk subjek GMJF 2033, Dasar dan Analisis Fiskal. Video ini disediakan untuk Dr. Yusman bin Yaakob. Video tugasan ini disediakan oleh Nur Haiza binti Manigan dan Nur Ashikin binti Mustafa. Tajuk tugasan video ini ialah Pelaksanaan Sistem Cukai GST di Singapura. Definisi cukai. Cukai ialah biaya yang dibayar oleh individu atau syarikat secara berwajib kepada pemerintah negara atau kerajaan. Cukai juga merupakan wang yang wajib dibayar oleh sektor rumah tangga dan firma kepada kerajaan. Cukai merupakan komponen utama dalam sumber pendapatan kepada kerajaan. GST atau dalam bahasa Inggeris Goods and Service Tax merupakan cukai yang dikenakan ke atas barang dan perkhidmatan di setiap peringkat pengeluaran dan pengedaran dalam rantaian pembekalan termasuk barang dan perkhidmatan yang diimport. GST juga dikenali sebagai cukai kepenggunaan. Cukai kepenggunaan berasaskan konsep nilai tambah. GST merupakan cukai berperingkat yang berbeza dengan cukai jualan dan cukai perkhidmatan yang merupakan cukai seperingkat. Cukai diperkenalkan untuk pembangunan dan perkembangan sosio-ekonomi negara. Ia akan memberi lebih hasilan kepada negara dan menambahkan pendapatan bagi memperbaiki perkhidmatan serta menyediakan prasarana yang berkualiti untuk rakyat. Sejarah dan kadar cukai GST di Singapura. Singapura memperkenalkan GST bermula dengan kadar yang rendah yang dinaikkan secara beransur-ansur dan pada masa yang sama menurunkan kadar cukai pendapatan dengan beransur-ansur. Pada pengenalan kadar GST sebanyak 3% mulai 1 April 1994 adalah bertujuan bukannya untuk menjana pendapatan cukai yang tinggi, tetapi untuk membiasakan rakyat dengan sistem percukaian baru itu. Kadar itu kemudian dinaikkan kepada 4% pada 1 Januari 2003, 5% pada 1 Januari 2004 dan 7% pada Julai 2007 sehinggalah sekarang. Prinsip cukai GST di Singapura. Prinsip cukai merupakan elemen penting dalam percukaian. Terdapat 3 prinsip cukai iaitu prinsip equity, prinsip kecekapan ekonomi, prinsip kebersamaan pentadbiran. Prinsip equity terbahagi pada teori dan konsep-konsep sama ada melintang, mendata atau menegak. GST di Singapura ialah barangan yang diekspor dan perkhidmatan antarabangsa. Kadar cukai adalah sifar dan berkadar rata berbeza dengan pendapatan. Prinsip kecekapan ekonomi adalah untuk melestarikan pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan guna tenaga berpendapatan tinggi. Kecekapan ekonomi merujuk kepada hasil pasaran yang optimum dan kepada masyarakat. Keberkesanan pentadbiran melibatkan 3 perkara iaitu kos pentadbiran, kos pematuhan dan kos-kos lain. Seterusnya, mari kita dalami apakah implikasi GST kepada kerajaan dan masyarakat di Singapura. Implikasi GST kepada kebanyakan negara adalah bersifat positif, termasuk negara Singapura. Jadual di bawah menunjukkan peningkatan hasil cukai GST Singapura mengikut tahun dalam tempoh 2011 hingga 2019. Hasil cukai yang diperoleh akan dimanfaatkan oleh kerajaan untuk membangunkan ekonomi negara tersebut. Badan yang dipertanggungjawabkan untuk mengumpul hasil cukai adalah Inland Revenue Authority of Singapore atau lebih dikenali sebagai IRAS. Implikasi GST kepada masyarakat. Peningkatan peratusan cukai GST Singapura yang agresif
telah menimbulkan kebimbangan kepada rakyatnya. Walau bagaimanapun, kerajaan ada menyediakan satu pakej yang dapat mengimbangi dan mengurangkan impak GST tersebut. Rakyat juga berpendapat bahawa GST adalah amat membebankan. Hal ini tidak benar, kerana GST sebenarnya digantikan dengan cukai jualan dan cukai perkhidmatan. Inisiatif Kerajaan Singapura terhadap rakyat. Kerajaan Singapura telah memperkenalkan skim voucher GST untuk membantu rakyat Singapura yang terjejas akibat GST, terutamanya warga tua dan isi rumah yang berpendapatan rendah. Voucher GST ini diberikan dalam 3 komponen, iaitu tunai, perubatan dan jimatkan (USAVE). Sebagai kesimpulan, terdapat kelebihan dan kelemahan dalam sistem GST itu sendiri. Hasil cukai merupakan penyumbang utama kepada jumlah hasil kerajaan. GST ini berjaya dilaksanakan di Singapura kerana kerajaan Singapura dapat meningkatkan hasil ekonomi negara dan dalam masa yang sama dapat menjaga kebajikan masyarakat. Maka, dengan ini berakhirlah perbincangan video dari kumpulan kami. Sekian, terima kasih.